Melaka United gagal melangkah ke peringkat separuh akhir Piala FA, tewas di tangan pasukan JDT dengan 1-2, manakala pasukan Penang menewaskan Seri Pahang 5-2 untuk ke separuh akhir Piala FA. Oh, satu hantaran cantik di sana dan itu dia gol. Jaringan pertama Asri Ninggal pasti lega dengan jaringan Manuel Oti. Apakah dia akan mencari penjuru sebelah kiri Hafizul Hakim? Oh, ditepis oleh Hafizul Hakim. Advantage play diberikan oleh pengadil perlawanan Lucas Silva. Oh, pemain ini bertindak pantas. Oh, cantik meninggalkan untuk Adriano dan itu dia gol. Sesuatu yang tidak diduga oleh Hafizul Hakim. Sujud syukur dari Asri Ninggal. Terlepas dari kawalan Justin Baas, dirampas, dilarikan oleh Faizad. Enric Dos Santos. Oh. Perhatikan bagaimana kecekapan Enric Dos Santos. Gerakan ke sebelah tepi untuk Syazwan. Andik, peluang dan itu dia gol. Efedayo menantikan detik yang dicari-carinya. Tolakan ke tepi cantik untuk Adriano. Umparan untuk Sani Nordin. Peluang Hafizul dan peluang kedua bagaimana Justin Baas. 4 gol. Lucas bersedia mengambil, siapakah ini? Lucas. Oh, cantik. Oh. Dia sudah menyukat dengan tepat. Okey, belum apa lagi. Saya nak kena perbetulkan dia juga. Kalau tadi saya tersebut yang pasukan Sabah akan bertandang ke Melaka di Anjebat, sebenarnya diperbetulkan seperti tadi oleh siapa tu, Asri Ninggal yang mengatakan bahawa perlawanan tersebut akan dilangsungkan sebenarnya di Likas, bukannya di Melaka. Alright, Wih? Bermakna Melaka selepas ini kena prepare untuk terbang ke Kota Kinabalu berdepan dengan cabaran yang lebih besar. Tapi kemenangan ini adalah kemenangan yang cukup penting kepada Asri Ninggal dan juga pasukan Melaka sebab mereka juga bangkit daripada kekecewaan, bangkit daripada kekalahan, tersingkirnya dari persaingan Piala FA baru-baru ini. Yang lebih menarik, mereka bangkit tu dengan kembalinya penjaring gol semua pemain import. Itu yang saya tengok kebangkitan dan menarik untuk diterjemahkan dalam pasukan Melaka ni. Selain daripada Kedah, Terengganu, saya tengok Selangor, tolak JDT semua. Ini antara best juga bahagian attacking yang ada pada pasukan Melaka ketika ini. Mereka ada banyak pilihan. Mereka banyak pilihan. Hari ini telah terbukti bahawa rekod penjaringan terbesar dilakukan. Kemudian pemain import semua menjaringkan gol. Tanggungjawab respon yang baik di bahagian attacking untuk pemain import yang membantu pasukan. Kebergantungan pada mereka hari ini menjadi, dan yang lebih tak menarik of course lah Penang. Saya tengok mungkin sedikit faktor keberatan masa tambahan FA Cup dengan Pahang untuk Penang tu untuk pasukan kecil ada itu nak kena sebut ada faktor, ada faktor. Dan sedikit perang taktikal apabila Hendrik dimasukkan separuh masa kedua, injured keluar balik dan itu memberikan impak untuk pasukan Penang. Mungkin sambil itu juga kita boleh tengok balik bagaimana jaringan-jaringan yang dihasilkan oleh Emmanuel Oti seawal minit yang keempat dan kemudian Adriano pada minit ke-36. Ifedayo pada minit ke-58 dan 2 minit kemudian Justin Baas pula mendapatkan jaringan. Sebab jaringan-jaringan ini sebenarnya semuanya terhasil open play. Pada open game kan. Lihatkan bagaimana bersyukur di situ Asri Ninggal untuk melihatkan bagaimana jaringan dan juga respon yang dapat dihasilkan di hadapan berapa ribu penonton ni? Hanya yang tercatat di sini 1,573 orang sahaja yang menyaksikan berbanding dengan perlawanan suku akhir tempoh hari.
Dan ialah gol yang baik sebenarnya dapat dihasilkan oleh OT. Sayangnya untuk Sapah Hafizul Hakim sepatutnya dia boleh bertindak dengan lebih baik lagi untuk menyelamatkan pintu golnya. Asli tadi sebut sebagai keadaan sekarang ini, pemain-pemain tempatan kena belajar dengan pemain-pemain import. Dengan barisan pemain-pemain import yang ada ni, seolah-olah Melaka dah macam more or less settle down untuk jangka panjang sebab semi-finalis Piala Malaysia pada musim lalu ini setakat ini tempat yang ke-6 dalam saingan. Bermakna mereka dalam kedudukan yang selamat. Betul. Saya juga menarik untuk berlaku pasukan ini terletaknya pada pasukan pemain-pemain import sekali lagi. Betul. Coach mereka pun dah maklum bahawa pemain tempatan kena belajar dengan mereka, cara attitude mereka, cara mereka bilak balik untuk membantu pasukan menang. Itu saya tak nafikan Dan perkara ini yang lebih akan menjadi tertumpu nanti ini perebutan di tempat 5, 4 7 ke bawah dan ke tengah ni akan lebih menarik kerana saingan ni perlukan mata untuk mengubah kedudukan. Dan untuk pasukan Melaka ketika ini saya rasa jangkaan saya ada perkara ini akan berlaku kerana kalau dalam rekod 5 perlawanan 1 kalah, 2 draw, 2 menang, konsisten untuk momentum perlawanan. Pemain import membantu pasukan menjadikan gol itu lebih penting. Dan sekali lagi berdepan dengan Sabah lepas ini. Macam saya cakap awal tadi, ada akan berlakunya battle attacking dengan defender di perlawanan itu nanti. Ya, dalam 3 perlawanan ini keadaan yang begitu berbeza sebenarnya untuk pasukan Melaka sebab mereka ada kalah, mereka ada draw iaitu seri 2 sama dengan PJ City dan kemudiannya balik semula dalam saingan liga mereka berjaya mencatatkan kemenangan. Penyokong-penyokong skuad Melaka sudah pasti boleh menarik nafas lega. Mereka juga boleh gembira kerana apa yang dihasilkan. Siapa lagi kalau bukan Ifedayo. Kerana hari ini dia menjadikan gol yang ketiga. Gol pada minit ke-58. Simple tap tetapi itulah tugas untuk seorang striker. Ya, yang menarik dia melakukan gerakan yang menghantar bola kepada Syazwan Andik sebelah kiri. Kemudian dia run, dia lari ke area scoring di bahagian far post, tunggu bola, mistake daripada pemain Pulau Pinang sendiri yang saya ingat loose marking ataupun melihat keadaan bola tanpa melihat pemain yang berlaku di bahagian belakang. Betul. Dan antara Syazwan itu cukup baik between antara penjaga gol dan pemain pertahanan, memang suka jangkaan. Dan ini membuatkan teamwork attacking ataupun teamwork scoring berlaku untuk pasukan Melaka malam ni. Gol yang keempat dihasilkan oleh Justin Bass pada minit yang ke-60 oleh pemain kebangsaan Filipina itu. Jadi untuk Ifedayo setakat ini kalau diikutkan di sini dia baru menghasilkan 4 gol sahaja dalam sepanjang pertandingan. Alright, Tim Chip. Tempoh hari cukup cemerlang. Siapa sangka, okey. First of all nak kena ucapkan tahniah kepada Zainal bin Hassan, Elias Chip sebab berjaya membawa pasukan Pulau Pinang ke semi-final Piala FA selepas mengalahkan rakan sepasukannya. Ini pun rakan sepasukan juga iaitu Dolah Saleh dengan kemenangan 5-2. Penyokong-penyokong Harimau Kumbang expect mereka akan meletup lagi dalam game ini. Iaitu kemenangan kedua betul-betul yang akan dicatat very, very rare pada musim ini. Tapi dengan kekalahan ini, kembali kepada realiti lah penyokong-penyokong Pulau Pinang dan juga untuk pasukan Pulau Pinang sendiri. Kalau rekod 5 perlawanan 3 kali berturut kekalahan. Jadi sebenarnya betul untuk langkah nak Coach Zainal Abidin nak membetulkan tim, dia pun dah mention tadi nak betulkan balik tim dalam tempoh ni memang agak sukar kerana saya tengok jadual perlawanan pun tak membantu Penang sebenarnya. Mereka tak sempat bernafas ni. Lepas ni nanti nak lawan, bukan tak bernafas lagi. Dia nak lawan Terengganu. Tak cukup tanah. Dia tak cukup dapat satu perlawanan yang mungkin dia boleh menang dan settle down the everything. Itu sebab itu saya rasa ketika ini memang agak sukar untuk Penang dan kerana kedudukannya mereka pun dah dekat bawah ni, saya takut tak cukup poin nanti untuk menyebabkan mereka nak mengubah posisi nanti. Dan yang lebih sedikit ketakutan nanti kita akan lihat bahawa konsisten kalau kalah lagi pada perlawanan seterusnya akan memberikan impak yang tak stable dalam pasukan nanti. Nanti kan motivasi. Benda-benda macam tu. Tapi of course kita tahu berbeza permainan untuk FA Cup dengan Liga.
Tapi untuk memperbaiki untuk liga ni, saya rasa mereka perlu cari juga kemenangan untuk membawa kepada tempo nak pergi ke FA Cup nanti. Ya, of course. Sebab keadaan seperti ini, Zainal Abidin Hassan dan juga Pulau Pinang kena membuat persiapan fizikal dan juga mental, terutamanya untuk menghadapi Sarawak United dalam perlawanan away di Kuching. Itu yang paling penting untuk mereka nak dapatkan semula rentak kemenangan sebelum pada tanggal berapa bulan, 6 bulan Ogos kan, untuk mereka berlawanan dengan pasukan JDT. Betul, 5 bulan Ogos adalah perlawanan semifinal FA Cup di mana JDT akan berdepan dengan pasukan Pulau Pinang di Stadium Sultan Ibrahim. Oh, itu JDT pun another Tough. tough task untuk Zainal Abidin Hassan. Okey, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan jumpa lagi untuk perbincangan seterusnya dalam Nadi Bola. Oh, cantik meninggalkan untuk Adriano. Dan itu dia gol. Kemenangan terbesar untuk Melaka United pada musim ini. Tapi ini hanyalah merupakan kemenangan yang keempat untuk mereka daripada 12 perlawanan dan kini menghuni tangga yang keenam dengan 16 mata. Ada 3 tim yang terikat dengan 16 mata, iaitu Selangor FC dengan 11 perlawanan, begitu juga dengan Terengganu FC 16 mata selepas 10 perlawanan. Gol yang keempat melalui pemain import dari Filipina, Justin Bass. Inilah gol yang keempat jaringan daripada Justin Bass pada lewat permainan. So, kita terus saja akan bersama dengan Carl Nunis. Tu dia. Ini hot property Nadia Arena ni. Tersenarai lah. Okey, Carl. Senyum lebar daripada tadi. 4-1 kemenangan daripada pasukan Melaka United. Pertama kali saya nak tahu bagaimanakah reaksi daripada penyokong-penyokong pasukan Melaka untuk kemenangan besar ini. Apakah mereka sudah move on selepas tersingkir daripada saingan Piala FA? Itu kata kunci dia dan mereka selaku Atras Taminsari daripada penyokong tuan rumah sudah pun melupakan kekecewaan tewas kepada Johor Darul Takzim dalam saingan tempoh hari, walaupun kehadiran penonton lebih kurang 1,572 penyokong yang hadir, namun suara yang kedengaran, gendang yang dipalukan sudah menjadi simbolik kepada kejayaan skuad bimbingan Asri Ninggal ini merekodkan kemenangan terbesar dalam saingan Liga Super musim ini. Dan ironinya ini merupakan perlawanan yang ke-6 atau yang ke-7 Melaka United mengharungi saingan dengan kesemua jaringan terhasil daripada awang import daripada skuad kendalan Asri Ninggal. Dan di kem Penang Asri pula, mereka bagaikan jatuh di tipe tangga apabila sudahlah tewas dengan satu jurang yang agak besar, dengan Zainal Abidin melabel kekalahan ini antara yang terburuk sejak mengambil alih pasukan ini ketika itu. Dan Enric Dos Santos turut dimasukkan di bahagian separuh masa yang kedua, namun terpaksa dibawa keluar, dan ini menjadi petanda bahawa Enric bakal terlepas. Dua aksi getir bertemu JDT pada dua perlawanan yang akan datang nanti, bertemu dengan JDT. Yang pertamanya dengan Sarawak United, dan ini menjadi satu orang cakap kerugian besar untuk Penang FC pada ketika permainan sudah pun tamat pada minit ke-60 saya fikir, sebelum jaringan sagu hati daripada Lucas Silva di penghujung saingan sikit sebanyak membawa perkabaran duka ke Pulau Mutiara. Haji Zainal. Carl, kita semua tahu bahawa tidak ada penyingkiran pada musim hadapan. Okey, sepatutnya ini tidak dijadikan sebagai alasan untuk prestasi yang kurang memberansangkan untuk menghabiskan saingan saja walaupun tanpa kemenangan. Ada deretan kekalahan kepada tim-tim seperti Pulau Pinang yang berada di tangga terbawah ini, Carl. Bagaimana respon daripada Zainal dan juga kem Pulau Pinang sendiri, Carl, dalam hal ini?
Okey, saya sempat juga berbicara mengenai relax lah coach, tak ada penyikiran dan sebagainya kan. Namun mereka sebenarnya ambil serius mengenai perkara ini, bukan saja imej dan reputasi besar Penang FC yang menamatkan saingan di tangga ketiga musim lalu, namun untuk urusan jual beli pemain daripada Amerika Selatan, misalnya Amerika Latin, mereka seringkali mengatakan no kepada pasukan yang berada di 6 tangga yang terbawah dalam saingan liga, dan itu menjadi satu kesan domino pada Penang FC untuk saingan musim hadapan apabila pemain-pemain yang hadir bukan antara yang terbaik untuk musim hadapan. Yep. Okey, betul. Itu juga adalah merupakan selling point sebenarnya untuk mana-mana pemain-pemain yang mahu beraksi dalam saingan kita ini kan. Anyway, terima kasih banyak. Selamat berehat. Jangan lupa 2 story susulan daripada Melaka yang kami nantikan daripada anda. Boleh? Boleh. Karl Nunis di Melaka untuk perlawanan yang menyaksikan kemenangan yang agak besar dicatatkan oleh pasukan Hang Jebat itu di Stadium Hang Jebat. Okay. Ini adalah perlawanan-perlawanan yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 hari bulan Julai. Early kick-off, Seri Pahang berdepan dengan pasukan Selangor, juga di antara Sarawak United, of course di Kuching, dan kemudiannya pada 9 malam Negeri Sembilan berdepan dengan pasukan Terengganu. Ini adalah perlawanan yang memang dinanti-nantikan selain daripada KL City dengan pasukan Kedah. Okey, ada terdapat